Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, alhamdulillah, kita akan meneruskan pelajaran kita yang pertama daripada buku teks Usuluddin Lisanah Al-Khamisah, insya-Allah. Jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, sempena PDPR yang kita sedang lalui pada hari ini, nak tak nak kita terus mesti meneruskan perjalanan pengajian kita, dan kita akan masuk Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal bagi bahagian At-Tauhid. Muka surat Safhah 4. Ala al-mawdu' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaati. Di mana dalam tajuk ini pelajar hendaklah memahami tiga perkara penting. Yang pertama sekali, kita tengok muka surat 5 dalam buku ini, mungkin dipaparkan di sini. Muka surat 5 berkenaan dengan ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Kalau tengok pada muka surat 5 itu, kita melihat apa yang disebutkan ialah alladzina yasiruna ala ma alaihi rasul wa ashabihi alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum minal islam wal iman wal ihsan. Tengok pada atas ini, muka surat yang 5, ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Ni wajib hafal dah. Wajib hafal. Alladzina yasiruna, mereka yang berjalan, ala ma alaihi rasul, di atas apa yang Rasulullah SAW bawa, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, minal Islam, dalam arti kata agama Islam itu sendiri, wal iman, dan iman, wal ihsan, tiga perkara. Jadi ahli sunnah wal jamaah di sini merujuk kepada mereka yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut Islam, iman, dan juga ihsan. Tayyib, itu perkara pertama yang wajib dihafal oleh pelajar untuk Ad-Darsul Awal. Kita pergi kepada Nash'atu Madarisu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita pergi kepada perkara kedua yang perlu diketahui untuk topik ini, tajuk ini, kepada semua pelajar. Tengok juga muka surat 5, buku teks Usuluddin Lisanah Al-Khamisah. Kita tengok An-Nash'atu. An-Nash'atu ni maksudnya penubuhan ataupun perkembangan awal berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Fi ahdil mutawakkil, pada zaman al-mutawakkil, nama seorang pemerintah. Indama ab'adal mu'tazilah, selepas Mu'tazilah sudah pergi jauh. Makna sudah pergi jauh maksudnya bertindak semakin jauh. Wa qarraba khusumahum min ulama'il muslimin. Yang ini khusumahum maksudnya musuh-musuh mereka. Telah dekat musuh-musuh mereka min ulama'il muslimin. Maksudnya Mu'tazilah ni semakin mendekati ulama, orang-orang muslim. Wa dzalika natijatu min adami fiqatin al-'am bil Mu'tazilah. Oleh itu, natijah ataupun hasil daripada tidak ada kepercayaan tentang pandangan umum dengan Mu'tazilah. Orang awam sudah tidak percaya dengan Mu'tazilah, maka ulama mula mengumpul, membuat ataupun menubuhkan satu madaris, satu kaedah pembelajaran mengikut ahli sunnah wal jamaah, yakni apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Siapakah imam bagi ahli sunnah wal jamaah? Iaitu imam yang mempelopori, yang memulakan ahli sunnah wal jamaah ini. Yang pertama, yang ini kena hafal Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi. Asbab, sebab munculnya ahli sunnah wal jamaah ini, dia bukan ajaran baru, tetapi satu penyusunan ilmu oleh ulama-ulama pada zaman itu,
pada zaman Al-Mutawakkil ini, kerana sudah berlaku kefahaman Mu'tazilah yang mula berleluasa dan pandangan mereka ditolak oleh masyarakat umum. Okey, asbabu yang pertama, bada'at asyubuhat, bermula asyubuhat, keraguan. Asyubuhat ni keraguan, allati katabahal Mu'tazilah zamanan tawilan, yang ditulis atau yang dibuat oleh Mu'tazilah. Satu golongan Mu'tazilah ni golongan yang mendahului akal berbanding dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam tempoh zamanan tawilan, zaman yang panjang. Tuzharu fil bi'ah al-islamiyah, sehingga ia sudah pun terzahir pada bi'ah ni, keadaan masyarakat Islam ketika itu. Maka asbab inilah maka terbinanya ataupun tercetusnya idea untuk mengukuhkan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, faqayyadallahu lid-difa', maka Allah Subhanahu taala menetapkan, faqayyadallah, Allah menetapkan bagi membenteng, lid-difa' anil Islam, dua orang imam, imamaini jalilaini, dua imam yang besar, dua ulama yang besar. Siapa mereka? Huma Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kita sebut tadi, pelopor ataupun antara mereka yang mempelopori ahli sunnah wal jamaah, iaitu dua orang imam. Apa dia nama imam tadi? Abu Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ni. Al-Mawqif, ketetapan ataupun Mawqif ni ketetapan lah ahli sunnah wal jamaah ni. Bagaimanakah ahli sunnah wal jamaah ini bergerak? Mawqif ahli sunnah wal jamaah fil aqidah, pada akidah atau ketetapan yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah ialah qad salaku. Tengok muka surat 5 bawah sekali tu, qad salaku tariqan wasatan, mereka ini bergerak di atas jalan yang pertengahan, jami'an, yang mengumpulkan bainan naqli wal aqli, yang mengumpulkan padanya an-naqli iaitu Al-Quran dan Sunnah, dan juga al-aqli, maksudnya berkumpul dua-dua. Al-Quran, Sunnah pun dia guna, akal pun dia guna. Berbeza dengan Mu'tazilah, lebih banyak cenderung kepada akal. Okey, seterusnya, hari ini kita akan habiskan pelajaran kita untuk tajuk pertama daripada muka surat, daripada tajuk Tauhid, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, kita pergi pada perkara yang ketiga yang juga penting, yang perlu dihafal oleh pelajar. Sekurang-kurangnya 3 atau 4 perkara ini perlu dihafal oleh pelajar. Buka muka surat As-Safhah 6, muka surat 6, dalam topik Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mabadi iaitu prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Muka surat 6. Semua pelajar boleh merujuk kepada buku teks masing-masing, ataupun boleh dapati buku teks ni dalam digital, ataupun Ustaz akan bagi letakkan di sini satu gambar berkenaan dengan min mabadi ahli sunnah wal jamaah. Okey, kita tengok yang pertama, huduthul alam. Ahli sunnah menyatakan bahawa alam ini adalah huduthul alam. Alam ini adalah baru. Yang kedua, at-tasdiq bil janan. At-tasdiq bil janan. Al-janan maksudnya al-qalbi. Tasdiq membenarkan dengan hati, wal iqrar bil lisan, dan menyebut dengan lisan, iaitu kalau kita tengok orang yang baru masuk Islam, dia akan sebut asyhadu alla, dia syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, bermakna al iqrar bil lisan wal amalu bil arkan, dan juga beramal dengan rukun-rukun ataupun anggota badan kita lah. Kita beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala dengan kudrat yang kita ada. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, pelajar boleh pastikan dia tahu makna di sini ya. Itsbatus sifat, itsbatus sifatul ma'ani, iaitu menekankan tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala ini pelajar sudah pun belajar ketika tingkatan 2 dahulu. Sifatul ma'ani. Tak silap ustaz, qidam, baqa tu semua telah
Wallahu alam Ustaz Ustaz tidak ada rujukan di sini, tetapi itulah yang awak belajar semasa tingkatan 2 dahulu. Okey, nombor 4, mabadi' atau prinsip ahli sunnah wal jamaah ialah qidam al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim bersifat qidam, qadim, iaitu sudah pun ada sejak zaman berzaman. Itu maksudnya qidam. La yajibu 'ala Allahi syai'un. Tidak wajib ke atas Allah sesuatu. Allah tak wajib, tetapi Allah harus buat apa dia hendak, kehendak Allah Subhanahu taala. Allah ada iradah, Allah ada kehendak. Jadi kita tak boleh kata Allah wajib buat begini, Allah wajib buat begini. Ini antara mabadi' prinsip. Kalau nak dihuraikan agak panjang di dalam video yang ringkas ini, Ustaz lebih kepada menterjemahkan apa yang ada di dalam buku teks. Baik, nombor 6 yang ada dalam buku teks awak ialah Allah Subhanahu wa taala yuridul khair. Allah Subhanahu wa taala yurid, berkehendak akan kebaikan. Wa yuhibbuhu, dan Allah suka akan kebaikan. Wa yuridus syarr. Allah Subhanahu wa taala juga kehendakkan kepada keburukan. Wala yardah, dan Allah tidak meredai keburukan yang berlaku. Allah jadikan keburukan, Allah jadikan kebaikan, tetapi untuk kebaikan Allah SWT suka, manakala keburukan Allah tidak meredainya. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala khaliqun af'alul ibad. Allah SWT mencipta perbuatan al-ibad, hamba, al-ikhtiyariyah, sebagai pilihan. Maksudnya manusia buat sesuatu ini, manusia buat secara pilihan dia. Dia nak buat kebaikan atau keburukan, kejahatan atau sebaliknya, masuk Islam ataupun menjadi orang kafir. Jadi Allah mencipta manusia dan mencampakkan perbuatan pilihan bagi manusia. Itu masuk bagi yang nombor 7 ni. Nombor 8, kita ada 10. Dan insya-Allah kita akan berhenti selepas ini untuk topik ini, untuk tajuk ini dalam dan Ustaz serahkan kepada pelajar untuk membuat rujukan. InsyaAllah kita akan terangkan dalam kelas jika ada kesempatan masa. Nombor 8, thubutu su'alul qabri wa na'imiha. Su'alul qabri wa na'imihi wa azabihi. Thubut, akan berlaku, tetap akan berlaku soalan di dalam kubur. Dan di dalam kubur juga ada nikmat dan juga ada azab. Itu adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Prinsip ahli sunnah wal jamaah mengatakan apa dia? Adanya soalan, muka nakir dalam kubur, adanya naim iaitu nikmat-nikmat, dan ada juga azab di dalam kubur. Ini perkara yang perlu dititik beratkan. Boleh hafal mana-mana yang pendek ataupun hafal semua pun boleh. Untuk awal-awal ni kita hafal semua pun tak apa. Nombor 9, asy-syafa'atu. Syafa'ah li ahlil kabair. Maknanya bagi ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan al-kabair, maksud di sini adalah dosa besar, ada syafa'ah, ada pengurangan, ada permohonan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikurangkan azab ataupun sebagainya lah. Okey, nombor 10 dan yang terakhir untuk kita pada hari ini ialah wujudul jannah, adanya syurga, wan nar, neraka, wa khuludahuma, dan kekal di dalam salah satu daripadanya. Kita manusia selepas kita mati, maka kita akan ditempatkan selepas kubur, alam mahsyar dan sebagainya, maka kita akan ditempatkan di tempat yang bernama al-jannah atau an-nar. Na'udzubillahi min dzalik. Tak silah tu kita nak dalam syurga semua. Itu adalah beberapa prinsip ahli sunnah wal jamaah. Baik, semua pelajar setelah melihat video ini, maka Ustaz minta pelajar melaksanakan atau buat at-tadribat. Tadribat tu apa dia? Latihan pada muka surat 7, nombor 1 sampai alif, ba, jim dan dal. Alif, ba, jim dan dal. Buat dalam buku tulis. Jawab mengikut kefahaman awak terhadap video yang Ustaz buat pada hari ini. Ada lebih kurang 15 minit. Jangan lupa untuk menonton seluruhnya berpandukan buku teks yang ada di hadapan awak. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT memberi kefahaman kepada semua pelajar pada hari ini, dan kita akan adakan sesi soal jawab
dalam bentuk mungkin Google Classroom ataupun WhatsApp. Jadi setakat itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.